Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Sambungan kita yang terakhir pada muka surat 102 iaitu zikir i'tidal yang ketiga, hamdan kathiran tayyibah. Kita boleh tengok muka surat 102 hadis yang dibawakan oleh penulis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه. Terjemahan dia, Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah salat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Apabila bangun daripada rukuk, baginda berkata, Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya. Lalu seorang lelaki berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Terjemahannya, Tuhan kami, bagi engkau segala pujian tertentu, pujian yang banyak, baik, diberkati padanya. Falamman sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Terjemahannya, selepas daripada salat, baginda bertanya, siapa yang mengungkapkan zikir tadi? Beliau menjawab, aku. Nabi menjelaskan, aku melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut untuk mencatat dahulu bacaan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan kitab beliau Sahih Bukhari. Hadis ni tunjuk dan ajar pada kita bacaan ketika mana i'tidal, iaitu dengan menyebut Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ataupun bermula pada hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu ialah bacaan yang masyhur, kita memang selalu guna ataupun pakai yang tu bila mana kita salat. Hadis ni kalau kita tengok, lelaki yang menambah bacaan itu daripada kalangan sahabat Nabi. Lelaki ni kalau kita tengok, kalau kita pernah ingat pada bab-bab sebelum ni, dia pernah juga menyambung bacaan untuk sesetengah daripada bacaan dalam salat. Kalau tak silap, ianya daripada doa istiftah ataupun doa ketika mana rukuk. Ada yang dah kita lalu. Bila mana dia sambung,
Nabi pun tanya, siapa yang sambung? Dia ada sambung sikit tambahan bacaan. Sebab saya tiba-tiba ingat ni, jadi tak sempat nak cek apakah bacaan lelaki yang sama. Dia lelaki yang sama. Bila mana dia sambung tu, selesai pada salat, Nabi pun tanya, siapa yang sambung bacaan tadi? Semua diam. Sehinggalah 3 kali Nabi tanya. Sebab para sahabat, dia rasa Nabi macam nak marah perbuatan menambah bacaan dalam salat. Sebenarnya Nabi nak verify, nak mengesahkan bacaan tu makbul, diterima. Cuma sahabat ni dalam berani-berani sambung, ada juga rasa takut. Bila mana ditanya, diasap oleh Nabi, siapa yang tanya? 3 kali baru ada orang mengaku. Beza dengan hadis yang kita baca muka surat 102 ni, sekali je Nabi tanya, terus mengaku. Sebab lelaki yang sama ini, dia macam Allah Ta'ala beri pada dia ilham untuk menyebut beberapa perkataan tambahan yang Nabi tak pernah tunjuk. Ini pun isu yang kita kena clear dulu. Orang selalu beristidlal dengan hadis-hadis seperti ini untuk mengesahkan perbuatan menambah-nambah bacaan dalam salat selepas kewafatan Nabi, ianya boleh. Adakah benar seperti itu? Jawapannya, dakwaan itu tak betul. Sebab menambah bacaan ketika mana Nabi hidup, ianya dibolehkan kerana Nabi ada boleh mengesahkan. Itu dia punya beza, border dia. Maknanya garis merah dia di situ. Bila mana selepas pada zaman Nabi, sebarang penambahan ianya tidak lagi diterima. Cuma para ulama meringankan sebarang tambahan selepas pada zaman Nabi diterima atas nama ijtihad. Yang ni yang kemudian. Contoh, bacaan ketika mana menyapu muka selepas selesai salam. Ni saya kena sebut sikit benda ni. Kita orang Melayu belajar buku ataupun kitab Muniyatul Musalli oleh Syekh Daud Fatani. Kitab ni terkenal, dibaca turun-temurun, usianya pun dah ratus tahun. Bila mana kita baca buku tu, kita akan tengok sampai pada part selepas selesai salam, maka menyapu muka. Lepas tu ada bacaan dia. Waktu sapu muka tu ada bacaan dia. Hadis tentang bacaan ketika mana menyapu muka selesai pada salam, Al-Imam Al-Baihaqi melihat hadis tu sebagai hadis yang bermasalah. Hadis tu ialah hadis yang bermasalah. Saya agak tertarik nak kongsi benda ni sebab saya ada tengok satu video kuliah yang disampaikan oleh Syekh Wan Shukri Al-Fatani daripada Thailand lah, nama pun Fatani. Bila mana orang asak dia, sepatutnya kita menghormati leluhur daripada ulama Fatani. Rupa-rupanya Syekh Wan Shukri itu sendiri mempunyai nasab yang bersambung sampai kepada Syekh Daud Fatani. Maknanya dia lebih berhak untuk bercakap atas nama keluarga. Lalu dia kata dia tidak mengangkat pandangan tu sebagai betul. Lalu dia buat pembandingan. Sebelum pada kita cerita boleh sapu muka dan bacaan waktu sapu muka tu, kita nak buat pembandingan antara Syekh Daud Fatani dengan Imam Baihaqi. Lepas tu nak buat pembandingan pula antara Syekh Daud Fatani, Imam Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i. Sebab memang buku Muniyatul Musalli itu ialah kitab yang membahaskan tentang tata cara salat mengikut mazhab Syafi'i. Buku tu menarik. Kalau kita nak baca, kita kena baca yang ada version tahqiqan ataupun version kemas kini, ada penerangan hadis-hadis tentangnya. Sebab ada setengah-setengah bacaan dalam tu dia tidak terangkan hadisnya daripada mana. Antara yang buat kerja tahqiq ni ialah Dr. Abdul Basit, Dr. Abu Anas Madani. Walaupun cetakan pertama Telaga Biru tu ada kesilapan. Sebab saya ingat waktu di Terengganu dulu kita ada buat daurah, panggil Dr. Basit ni baca buku Muniyatul Musalli tu balik. Cetakan pertama Telaga Biru yang buku dia warna kuning tu, warna kuning kulit dia, ada beberapa kesilapan cetak sikit. Tapi telah diberi perhatian oleh penulis untuk diambil perhatian oleh penerbit. Cuma nak katanya dalam kita berinteraksi dengan mana-mana buku, bukan buku Syekh Daud Fatani je, hatta buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani pun. Sebab kedua-dua buku ni kita akan tengok dia memang kontradik lah. Orang yang cenderung kepada aliran pembaharuan, mereka akan lebih banyak melihat pada buku Sifat Salat Nabi
Syekh Nasiruddin Al-Albani tu. Dia ada dua version. Satu version ringkasan, satu version yang panjang sampai 3 jilid. Kalau kita tengok kedua-dua perbandingan ni, memang Muniatul Musalli tu dia lebih ada unsur tradisional. Seperti mana yang orang Melayu kita duk buat kebanyakannya. Okay. Tapi kita kena tahu disiplin kita ialah menghormati ketokohan ilmu pada dua-dua orang ni. Kita tidak mengeluarkan apa kata-kata yang merendahkan, cuma kita sebut atas nama dasar ilmu dan juga dasar lapangan ilmu yang luas. Memang tak dapat dinafikan. Ulama-ulama daripada Fatani itu sendiri ada keluasan ilmu yang kita kata zaman sekarang ni tak ada ulama macam tu. Sebab Syekh Daud Fatani ni kita tengok khidmat dia terhadap ilmu ni banyak. Antaranya ialah buku fatwa dia, Furu' Masail. Cuma menariknya orang kita ni, dia pertahan Syekh Daud Fatani pada bab sapu muka. Dalam Furu' Masail, Syekh Daud Fatani bantai acara tahlil ni selepas mati, kenduri arwah ni. Tapi yang tu tak diangkat sangat. Syekh Daud Fatani ni dia memang khidmat dia terhadap ilmu besar, dan Allah Ta'ala wafatkan dia di Taif. Kubur dia di Taif. Dia tak wafat di tanah Jawi ni. Dia meninggal di Taif. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat seperti ini, kita kena tahulah. Sebab ada orang dia nak verify benda-benda yang kita sebut sebagai bacaan tambahan. Hatta Imam Syafi'i sendiri pun, dia sendiri pun dikritik bila mana dia membenarkan menyebut beberapa perkataan sebelum takbiratul ihram selain pada lafaznya. Dalam buku Sifat Salat Nabi, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang ni yang kemudian zaman kita, penulis ni masih lagi hidup, dia kata Imam Syafi'i menurut riwayat daripada Rabi' bin Sulaiman, bila mana dia nak salat, sebelum dia akad takbir, dia akan sebut usalli lillah muqbilan liqiblatillah. Dia sebut macam tu. Yang ni bukan datang pada hadis. Dia kata aku salat kerana Allah, menghadap kiblat Allah. Dia sebut macam tu. Yang ni memang tak ada, Nabi pun tak suruh, tapi dia sebut. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengkritik bacaan itu sebagai bacaan yang tak warid dan tak menjadi keutamaan, walaupun yang buat tu Imam Syafi'i sendiri. Cuma kita kena faham, bila mana kita sebut macam ni, ada orang dia rasa macam kita sedang merendahkan. Bukan merendahkan. Dia macam ni tuan-tuan, saya nak sebut, orang berilmu ni, dia berilmu tinggi tara mana pun, dia akan ada tempat tergelincir dia. Itu normal. Hatta saya sendiri pun, tak semua benda yang kita sebut tepat, betul, boleh diaplikasikan oleh masyarakat. Sebab tu antara tokoh ulama yang besar memberikan pemahaman dalam bab ni ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bila mana dia ada tulis satu buku Fatawa Syazah, fatwa ulama-ulama yang syaz. Nak tunjuk pada kita ulama ni ada kelemahan, tapi bukan itu lesen untuk mencerca para ulama, bukan. Cuma nak sebut ulama ni dia ada kegelinciran dia tergelincir. Macam mana Imam Abu Daud yang tulis kitab Sunan Abu Daud, As-Sajistani ni, dia satu orang yang berasal daripada kota Sijistan yang duduk dalam Asia Tengah sekarang. Dia telah mensahihkan satu hadis kelebihan orang-orang daripada Sijistan. Sebab dia orang kampung tu. Dia memang ada orang ni, dia ada ilmu, tapi last kali dia akan angkat negeri dia. Itu normal. Macam-macam lah kita akan tengok. Zaman kita pun macam tu, ustaz dia duduk negeri lain lama, last kali dia angkat negeri dia. Tapi taklah kata pandangan dia betul. Cuma manusia ni dia ada kecenderungan. Macam Imam Abu Hanifah, dia beri fatwa, macam-macam fatwa. Last kali dia mengatakan fatwa dia yang kontroversi ialah sahnya bacaan Fatihah dalam bahasa Parsi. Sekiranya satu orang tu salat, dia baca Fatihah dalam bahasa Parsi, sah. Sebab dia keturunan Parsi. Orang ni dia macam tu, dia alim tak ke mana, Tuhan akan zahirkan kelemahan di situ. Okay. Dan ini juga ujian kepada orang yang mengikutinya, untuk ikut buta tuli, ataupun sini kita kena tarik handbrake sini. Sini tak boleh ikut. Macam Imam Abu Yusuf, Imam Hasan Asy-Syaibani, ini anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia orang bila mana sampai pada part ni, dia orang tak setuju. Walaupun dia orang murid kanan. Dia bukan murid yang datang sekali 40 kali tak datang. Tu tak murid kanan, tu murid kiri, murid belakang tu. Jadi yang ni semangat lebih. Tak, kita kena ikut. Yang murid kanan okey.
Sebab murid kanan dia melazimi, dia membentuk malakah. Malakah ni maksudnya kekuatan ilmu. Dia tahu ilmu ni dia ada border dia. Dia ada sempadan dia sampai sini. Kita tak boleh mengiyakan 100% daripada guru. Okey. Balik kepada hadis kita ni, bila mana sahabat tu dia pandai-pandai tambah, sepatutnya Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba dia tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah, sudah salat, Nabi verify benda tu boleh. Penambahan yang dia buat tidak termasuk dalam bid'ah yang diada-adakan. Masa dia buat tu bid'ah lah, tapi lepas Nabi verify dia tak jadi bid'ah lah. Sebab Nabi telah mengesahkan. Nabi telah mengesahkan, itu kaedah dia. Jadi kita pun boleh buat sebab Nabi mengesahkan. Yang jadi isunya sekarang, siapakah yang mengesahkan? Cuma zaman kita ni bila mana penyelewengan ni dahsyat, fitnah ni dahsyat, dia kata ada Nabi mengesahkan melalui mimpi satu orang. Kita pun jadi selaru lebih lagi, bercamuk lain macam pula. Tambah cerita pula dia ni, dia kata Nabi sahkan melalui mimpi pula. Cuma yang tu pun kita tak pakai. Sebab ianya bukan daripada asas ilmu. Cuma saya nak sebut, yang kita tengok Nabi ajar. Yang kedua ialah, saya nak sebutnya ialah satu side yang jarang orang sebut. Apa yang mendorong sahabat ni dia boleh sebut kata itu? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, baik dan diberkati padanya. Mesti ada sesuatu pada diri sahabat ni yang menyebabkan dia boleh sebut kataan ni. Yang ni angle yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan tengok. Orang bila mana dia rapat dengan orang alim, sebab dia rapat dengan Nabi. Sahabat ni dia rapat dengan Nabi. Yang paling alim ialah Nabi. Orang-orang yang rapat, kadang-kadang Allah Ta'ala memberi kepadanya ilham. Ataupun kita sebut sebagai firasat. Untuk mencambahkan benda-benda yang baik. Maknanya daripada dia tu berlaku perkembangan, development terhadap benda baik. Tapi dia bukan buat perkembangan yang tak terpimpin. Perkembangan dia terpimpin. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ilmu hadis, kita tahu antara dia punya otai lah, kita punya istilah, ialah Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis. Dengan kedudukan dia yang tinggi dalam ilmu hadis, dia telah melahirkan satu orang anak murid yang bernama Imam Tirmizi, yang mencambahkan ilmu hadis tu lagi besar, lagi luas, lagi hebat ilmu hadis tu. Sehingga Imam Bukhari mengatakan, aku mengambil manfaat daripada Imam Tirmizi lebih daripada dia mengambil manfaat dengan diri aku sebagai guru. Ini ucapan tawaduk seorang guru. Tapi Imam Tirmizi ni dia akuilah ilmu banyak ambil pada tok guru dia, iaitu Imam Bukhari. Dia tak ada lepas tok guru puji, dia pun kembang macam biskut Mary kena cicah hitam kan. Dia seronok tok guru dia puji. Memang kita tak payah belajar dengan aku kot. Dia menghormati sebab dia tahu Imam Bukhari ni dia perwatakan dia orang yang lembut, orang yang memang sangat tawaduk. Jadi dia kata kerana Tirmizi ni menyebabkan perkembangan ilmu hadis tu banyak. Sebab tu istilah-istilah ilmu hadis ni berkembang. Sehingga sebahagian orang yang duduk dalam ilmu hadis ni ada yang jadi kemaruk dengan Imam Tirmizi ni. Antara tokoh zaman kita ni yang orang kata apa, mengangkat Imam Tirmizi setinggi-tingginya ialah satu orang tokoh ulama daripada Syria bernama Nuruddin Itir. Yang ni degree pun study tentang Imam Tirmizi, master pun tesis Imam Tirmizi, PhD pun tesis Imam Tirmizi. Sehingga orang tanya dia antara Tirmizi dengan Bukhari mana lagi hebat, dia kata Tirmizi. Dia pun dah wafat dah. Nuruddin Itir daripada Syria, ulama daripada Syria. Sebab murid yang hebat ini akan lahir daripada guru yang hebat. Dia tak akan tiba-tiba, dia mesti ada pembentukan. Dan menjadi satu kemuliaan bagi satu orang guru, bila mana dia tengok murid dia hebat, dia merendah diri. Merendahnya diri guru tu akan mengangkat dirinya. Nabi SAW, bila mana ada sahabat baca bacaan macam ni, Nabi tanya, manil mutakallim? Kata Imam Ibn Hajar dalam syarah Fathul Bari, tujuan Nabi tanya dan verify, Nabi nak tunjuk, inilah testimoni belajar ilmu, jadi pandai. Itu tujuan dia. Bukan Nabi kata, jangan duk buat pandai ingat. Lepas pada ni kau nak baca apa-apa, bagi bisik kat aku dulu, biar aku yang first bagi tahu. No.
Nabi masyhurkan dia, manil mutakallim, cuma tak sebutlah nama. Mata-mata pun tengok dah dia. Dia rupanya yang tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tujuannya ialah untuk menunjukkan kesan duduk rapat dengan orang alim, duduk rapat dengan komuniti yang baik, menyebabkan kita ni berseni dalam memuji Tuhan. Sebab tu Nabi pernah beri hadiah kepada sahabat. Nabi dengar doa dia sedap. Doa dia sedap. Cara dia berdoa tu masak, cara dia berdoa matang, bukan berdoa macam budak-budak. Bukan berdoa macam orang baru pandai berdoa 2 hari, tapi lama dia belajar dengan Nabi tu, menjadikan diri dia halus, perkataan dia sangat beradab, sehingga Nabi tanggalkan baju Nabi bagi dekat dia sebagai hadiah atas sebab pandai berdoa. Ini juga antara benda yang Nabi buat. Bila mana sahabat tu kata ana, lalu katanya Nabi, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan, aku tengok lebih 30 malaikat berebut-rebut untuk menulis kebaikan pada perkataan itu. Maknanya Nabi appreciate sahabat ni dengan meletakkan dia pada tempat yang elok, dan Nabi memasyhurkan dia dengan cara yang tawadhu. Nabi tak tanya nama, Nabi cuma nak tunjuk muka dia. Sebab tu perawi pun tak sebut nama dia siapa. Perawi tak sebut nama dia siapa. Cuma dia sebut qala rajulun, satu orang lelaki. Dia dikenali dengan bacaan, nama tak dikenali. Yang ni lagi besar untuk menjaga ikhlas. Sebab tu benda ni penting. Kita pun kena mencontohi sahabat ni. Dia dikenali daripada kerja dia, bukan dikenali namanya. Ada orang nama je dikenali, kerja habuk tak ada nilai. Nama je famous, tapi tak ada nilai pun. Dia jadi tukang beri idea je, kerja orang lain yang sambung buat. Tapi dia yang buat, tapi dia sendiri tak dikenali. Ini benda something, side-side yang kita boleh belajar daripada hadis ni. Dalam keterangan dia sebut, yang pertama, terdapat riwayat lain dalam Jami' Tirmizi, doa yang dibacakan berbunyi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Ada tambahan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda, yang bermaksud diberkati ke atasnya sebagaimana disukai dan diredai oleh Tuhan kami. Dalam Tirmizi dia ada sikit tambahan riwayat. Yang kedua, muka surat 104, jika begitu apakah perbezaan al-mubarak pertama dengan kedua? Ada pendapat mengatakan al-mubarak kedua ialah penegas atau penguat kepada al-mubarak yang pertama. Ada berpendapat mengatakan al-mubarak pertama bermaksud bertambah kebaikan, al-mubarak kedua bermaksud berkekalan kebaikan. Sebab bacaan dia ialah alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Yang ni riwayat daripada Tirmizi. Kita nak amal yang ni pun boleh. Kita nak amal dalam Bukhari, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tapi yang pastinya perkataan mubarak itu ada pada dua-dua riwayat. Sama ada riwayat Tirmizi berlaku pengulangan 2 kali, riwayat Bukhari berlaku pengulangan, tak berlaku pengulangan, cuma sekali saja. Cuma nak sebutnya perkataan mubarak ni ialah benda yang kita kena buat study sikit. Antara surah yang dalam Al-Quran ada perkataan mubarak ialah surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Para ulama sebut mubarak berasal daripada perkataan barakah. Barakah maksudnya ialah sesuatu yang merendahkan tapi dalam masa yang sama meninggikan nilai. Satu benda tu payah nak dapat, tapi akhirnya benda yang payah tu direndahkan dan mulia orang yang dapat tu. Sebab tu antara benda yang kita boleh faham, orang Arab bila mana unta tu dia nak duduk, nak bagi orang naik atas dia, perbuatan unta duduk tu dia panggil yabruku. Yabruku, dia turun. Baraka yabruku. Unta kalau dia sedia, redha untuk bagi orang naik atas belakang, dia akan duduk, bawa orang boleh naik. Kita jarang tengok orang naik unta macam naik kuda, panjat atau bonggol dia, tak. Biasanya unta ni dia akan yabruk. Sebab unta ni pertama dalam Al-Quran sebut tentang perlunya kita memerhati penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Antara benda yang ada pada unta ni ialah, pertama, dia binatang yang sensitif. Nak mendekati dia, kita tak boleh buat macam binatang-binatang lain. Dan sebahagian pengkaji-pengkaji dia kata unta ni dia macam ada satu scanner yang boleh tahu orang ni jenis orang baik ke orang jahat. Itu yang ada pada unta. Sebab tu unta kalau kita buat jahat dengan dia, dia akan ingat. Ini pengalaman betul. Ada satu orang jemaah Indonesia, ni saya dengar daripada cerita Dr. Khalid Wasalamah. Dia pergi umrah tahun tu, bawa pergi ladang unta. Kan biasa orang buat umrah, dia akan adalah fasa ataupun ziarah pergi ladang unta. Bagi minum susu unta apa semua ni lah. Tengok Mazra'atul Ibid, ladang unta ni. Satu hari tu dia sampai di situ dan dia macam kacau anak unta Hashi tu di hadapan ibu unta tu, Naqah. Waktu dia kacau, ibu dia tu duduk dalam kandang, dia dihalang. Anak dia tu duduk luar. Dia macam kandang biasa, kandang kuda apa semua, dia yang diasingkan sikit. Sebab anak tu nak bagi dia berkawan dengan kawanan lain, dia dipisahkan sekejap oleh tuan dia. Jadi lelaki Indonesia ni dia telah macam tepuk belakang ataupun pukul belakang anak unta tu. Dia dah perasan, ibu dia dah tengok daripada jauh sampai naik bas tengok. Okay, tak boleh buat apa. Tahun depan dia pergi pula umrah sekali lagi. Ladang yang sama dia bawa. Keluar je kawan tu, dia kejar. Dia patahkan penghadang tu, dia kejar kawan tu. Setahun ingat lagi. Muka ni jahanam datang pula. Dia kata, datang lagi muka ni. Akhirnya dia kejar. Unta ni macam tu. Memang saya tanya kebanyakan orang-orang Arab yang jaga, kalau macam ada pengalaman pergi beberapa tahun waktu zaman belajar dulu kita pergi, biasanya yang jaga ladang unta ni daripada pekerja Pakistan dan Bangladesh lah. Dia orang ni tak biasa juga dengan unta, sebab yang tahu tentang unta ni kebanyakannya orang Sudan, orang-orang daripada negara Arab sendirilah. Okay. Jadi dia orang ni buat lebih kurang dengan unta. Dia orang jaga lebih kurang macam jaga kambing apa semua, pukul suka hati. Jadi unta ni dia tunggu kawan tu tidur. Dia hancurkan kemah kawan tu sebab dia kena pukul siangnya. Itu unta. Unta jangan main-main. Dia pertama, unta dia sangat cemburu bila mana kawanan betina dia dikacau. Dia macam dia bos, lepas tu kawanan betina dia dikacau. Sebab tu jugalah ada sebahagian orang berpandangan orang Arab ni dia ada kecemburuan yang sangat tinggi bila mana kaum wanita dia dikacau. Sebab tu tuan-tuan akan tengok Arab Teluk. Bukan Arab Jordan, Arab Mesir, yang tu tak Arab. Itu bukan originality Arab. Yang Arab Teluk ni di Yaman apa semua, dia orang sangat menutup perempuan dia orang. Sangat menutup. Okey, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pernah tengok dan kenal tak isteri kepada Raja Arab Saudi sekarang? Pernah tengok muka? Tak pernah tengok. Kepada Qatar pun tak pernah. Kuwait tak. Dia orang sangat menutup. Dia orang beza dengan pemimpin negara lain. Pemimpin negara lain memang bawa pun tunjuk pergi kat orang. Nak kata inilah isteri dia. Tapi negara Arab dia sangat jaga. Mungkin kesan banyak makan unta jadi macam tu. Ada orang kata lah, tak tahu. Tapi itu bab yang bagus. Bab yang bagus hakikatnya. Dia sangat menjaga komuniti dia. Dan ingatan dia kuat. Itu pun boleh jadilah kot antara benda-benda. Cuma nak sebutnya unta ni bila mana dia redha pada kita, dia akan duduk. Ya bruk itu. Dia akan duduk. Lepas tu kita pun diberi naik. Okay. Sebab tu perkataan barakah, perkataan berkat, bahasa Melayu kita barakah ataupun mubarakan ataupun tabarak, maknanya Tuhan merendahkan pemberian dia sehingga dia meredai kita, kita pun dapat benda tu. Sebab tu orang yang ada berkat ialah kita akan tengok orang tu akan keluar pada dirinya kebaikan. Tuhan bila mana dia redha, dia jadikan orang tu dapat berkat. Dia dapat berkat. Bila mana dia dapat berkat, banyak kebaikan akan berlaku pada orang tu. Sebab tu contoh-contoh keberkatan ialah makanan yang sedikit tapi mencukupi untuk komuniti yang ramai. Penghasilan yang sederhana tapi boleh bertahan, boleh simpan, boleh berkembang dengan baik. Itu dia macam diumpamakan benda tu payah nak dapat, tapi ada orang Allah Ta'ala berkati dia mudah dapat. Dia macam unta yang sukar untuk orang tunggang dia sehinggalah dia duduk.
Macam tu. Tuan-tuan faham apa saya nak sebut? Maknanya macam mana berkat tu, dia punya function tu. Jadi bila mana kita sebut macam ni kepada Tuhan, kita puji Tuhan, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, tayyiban, yang baik, mubarakan. Dan Tuhan tu bila mana dia nak beri, dia akan turunkan rezeki dia rapat sampai ke bumi. Sebab hakikat rezeki ni berada di langit. Kita baca surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala sebut, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itulah rezeki kamu, dan bila mana Tuhan redha, dia akan turunkan rezeki itu rapat sampai ke bumi dan sampai kepada diri kita, sampai kepada kita yang dipilih oleh Tuhan. Okay. Mubarakan alaihi. Mubarakan alaihi maknanya berkembang nikmat itu kama yuhibbu rabbana wa yarda, seperti mana Allah Ta'ala mencintai kita dan meredainya. Sebab tu dia akan ikat riwayat Tirmizi tu, dia ikat perkataan mubarakan ada, yarda ada, yuhibbu ada. Sebab memang nak dapat berkat ni, dia nak Tuhan suka kita, Tuhan redha pada kita. Bila mana Tuhan suka dan Tuhan redha, akan berlakulah keajaiban. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala meredai, menyayangi Nabi Muhammad, banyak benda-benda yang bersifat keberkatan berlaku pada diri Nabi. Contoh hadis Jabir. Bila mana Jabir ni dia jemput Nabi untuk jamuan. Jemput Nabi untuk jamuan. Waktu tu perang Tabuk, makanan tak cukup. Perang Khandak, perang yang gali parit tu. Dia hanya pergi bisik dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, datanglah rumah aku sebab tengok Nabi ni ikat sampai 2 dah batu dia perut untuk tahan lapar. Datanglah rumah aku, adalah kambing kecil, anak kambing kecil je, yang aku sembelih untuk beri makan pada kamu, sebab nak bagi Nabi ni ada tenaga. Dan Nabi ni sifat dia, kalau orang ajak makan, Nabi bukan jenis sembunyi-sembunyi makan. Nabi jenis suka makan ramai. Sebab tu kalau kita tengok dalam para Nabi dan Rasul ni, antara Nabi-Nabi yang suka makan dengan orang ialah Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar sebagai Abu Dhiyafah, orang yang suka panggil orang makan. Dia beza dengan kita kalau makan seorang. Nabi Ibrahim ni suka makan ramai-ramai. Dia tak ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim kalau dia makan seorang, tak ada. Dia mesti makan ramai-ramai. Jadi Nabi ni bila dia jemput, Nabi pun naik macam ada satu tempat tinggi sikit atas batu tu. Nabi pun iklan, wahai sekalian orang yang sibuk duk gali parit ni, jom kita pergi rumah Jabir. Dia buat jamuan. Jabir pun pening kepala, aduh kambing kecil, panggil dekat 300 orang. Cuma Nabi pesan dekat Jabir, beritahu dekat isteri kamu, sebelum daripada orang masuk, bagi aku masuk kawasan dapur tu. Nabi masuk, Nabi doakan. Waktu tu berkat turun. Dan Nabi pesan pada Jabir dan isteri dia, waktu kaut kuah tu dan daging, jangan sekali pun tengok mulut bayang tu. Tarik je. Tarik saja. Tarik 10 demi 10 masuk. 10 orang. Dia macam benda kecil tapi dia beranak. Dia keluar banyak. Itu contoh keberkatan. Contoh keberkatan yang ada pada diri Nabi. Jadi bila mana kita puji Tuhan, kita kata daripada kamulah berkat, ianya akan menambah cinta Tuhan pada kita. Tuhan ni bila mana dia mencintai hamba-Nya, dia akan bagi apa yang hamba tu nak dan perlu sebelum hamba tu minta. Sebab tu para ulama sebut, berzikir memuji Allah Ta'ala lebih afdal berbanding berdoa minta apa problem itu. Kalau kita ada problem, ada masalah apa, kita mulai dengan puji Tuhan dulu. Jangan terus direct minta, ya Allah, saya susah bulan ni, makan tak cukup, bagilah. Boleh, tak salah pun. Tapi yang lebih aulanya ialah kita puji dulu Tuhan. Sebab bila mana kita memuji, Tuhan akan memurahkan rezekinya dan berkat tu akan turun. Seperti mana unta tu turun, merelakan orang menungganginya. Jadi benda tu penting untuk kita faham. Maknanya bila mana kita salat, kita banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga, muka surat 104. Makmum dibenarkan untuk menguatkan sedikit suara ketika membaca selagi mana tidak mengganggu orang lain. Sebagai tambahan, perbuatan makmum menguatkan bacaan surah Al-Fatihah tidak digalakkan kerana tempohnya agak lama dan pastinya mengganggu orang lain yang sedang mendirikan salat juga. Maknanya waktu kita salat berjemaah, kita i'tidal tu, kita pun sebut alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda.
kita salat jemaah, kita sebut kuat sikit, bukan kuat sampai meraung. Orang daripada saf hujung sana pun dengar, orang sebelah ialah dengar. Ataupun Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Saya secara peribadi kenal riwayat ni daripada almarhum guru waktu sekolah menengah dulu. Dia ni mengajar kami hadis. Dia ustaz daripada Fatani, mengajar di Terengganu, lulusan daripada Universiti Islam Madinah. Almarhum Ustaz Daud nama. Dia ada dua orang Ustaz Daud. Ustaz Daud yang ni kita orang panggil Ustaz Daud Sani, yang kedua. Yang seorang lagi kita panggil Ustaz Daud awal. Yang itu awal, yang itu Sani. Sebab dia orang masuk kerja, yang ni awal lagi, yang ni masuk kemudian. Jadi kita orang awal dengan Sani. Dia ni mengajar dengan lorak Fatani dia. Lorak Fatani dia. Dan antara kata apa, stigma buruk pada waktu tu di sekolah ni, orang-orang daripada lulusan Madinah ni memang disinonikan dengan Wahabi lah. Waktu tu kita dengar. Saya salat tepi dia. Saya salat Zuhur tu. Saya ingat salat Zuhur. Dia baca yang ni lah. Waktu tu stigma Wahabi dah lekat dah pada saya. Ada orang kata hati-hati dengan ustaz ni. Dia baca pelik sikit pada orang. Saya salat tepi dia, saya dengar dia baca Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa yarda. Saya kata memang betul ada Wahabi. Lain betul dia baca. Waktu tu umur baru 16, 17 waktu tu. Cuma saya berterima kasih baliklah dengan dia. Moga Allah Ta'ala jadikan itu bahagian daripada amal kebaikan dia dan penghapus dosa dia, dapat kemuliaan di atas memperkenalkan. Dengan sebab benda tu kita jadi nak tanya dia. Masuk kelas saya tanya, kenapa ustaz baca pelik sikit? Saya berani sikit saya tanya waktu tu. Dia kata apa yang saya baca tu daripada hadis Nabi. Dia ni orang Fatani, dia belajar di Mesir, lepas tu dia belajar di Madinah, dan dialah yang selalu kata apa, kita tanya soalan hukum hakam, jawapan dia memang berbeza totally 100% berbanding ustaz-ustaz lain. Kita tanya tentang orang yang tinggal salat, dia kena taubat ke kena qada balik, dialah yang beri jawapan cukup taubat. Dia macam waktu tu ada ustaz-ustaz lain yang belajar pondok di Patani apa semua ni, melihat dia sebagai orang Patani yang berlawanan dengan orang lain. Sebab orang Patani ni biasa dengan aliran tradisionalis, tapi dia ni lain. Tapi alhamdulillah dia tak pernah lawan. Akhlak dia yang saya tengok, dia tak pernah hirau pun orang kata dia Wahabi apa. Tapi saya sangat sukalah kalau dia jaga kita orang, sebab dia mudah lepas kita pergi mana-mana. Saya suka yang tu kan. Yang Wahabi tu tak suka ke budak tu. Tapi kalau saya memang berharap kalau dia jadi warden, dia memang mudah. Dia tanya nak pergi mana? Pergi nasi orang, beli. Pergi. Dia memang tak peduli pun. Tapi kita ni dengan sebab baiknya akhlak dia, kita tak rasalah macam nak pergi jauh-jauh. Kita cukup, kita rasa macam nak jujur dengan dia. Mungkin kerana keikhlasan dia tu, kita pergi beli nasi, kita balik. Kalau dengan ustaz-ustaz yang cengih sikit, lepas pada tu kita macam nak merayau pergi ke lain pula. Di atas kesyafi'ian dia tu tak menyebabkan kita takut kat dia. Tapi dengan kewarakan dia, dengan akhlak dia tu, kita rasa macam nak hormat. Tak gamak biarlah orang kata dia Wahabi pun, tapi dia baik sangat dengan kita. Cuma nak katanya dia dah wafat, dah meninggal pun, dan dia meninggalkan anak yang hafal Quran juga lah. Ada sebahagian daripada anak-anak dia yang satu sekolah dengan kami, dan sebahagiannya pun belajar di Madinah juga. Cuma nak katanya dia antara orang awal yang membuka stigma. Start pada waktu tu saya macam ada rasa tak ada masalah orang Wahabi ni, cuma tak berani nak cerita kat orang. Waktu tu remaja lagi, cuma kita pendam seorang lah. Okay. Cuma nak katanya daripada dia saya mula kenal riwayat ni. Dia cerita itu ini. Saya rasa penerangan dia puas hati walaupun orang cuba burukkan dia. Okay. Kita pergi kepada zikir i'tidal yang keempat. Mil'us sama wa mil'ul ard. Okay. Yuhaddithu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz zunubi wal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Maksudnya, terjemahan dia, ya Allah, bagi engkau segala pujian tertentu yang meliputi langit-langit dan bumi. Tu salah eja tu. Langit tu kena tukar dengan langit, dengan G. Buang K tu. Dan bumi yang memenuhi segala yang engkau kehendaki setelah itu. Ya Allah, bersihkan aku dengan salji, embun dan air sejuk. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosa besar,
dan dosa-dosa kecil sebagaimana engkau menyucikan pakaian putih daripada kotoran. Okay. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okay. Bacaan ni dia agak panjang. Bacaan ini ialah bacaan i'tidal ketika mana kita menunaikan salat sunat secara bersendirian. Sama ada salat sunat tu salat tahajud ataupun salat duha ataupun salat rawatib seperti rawatib zuhur antaranya lah. Untuk salat rawatib ataupun salat qabliyah subuh, Nabi ringkaskan. Kita dah sebut sebelum ni mungkin di sini. Antara salat rawatib ni, kita nak pegang 10 rakaat sehari, 12 rakaat ke 14 rakaat ke, dia hadis yang berbeza-beza. Cuma minimum 10, maksimum 14. Minimum 10, maksimum 14. Okay. Antara salat qabliyah yang Nabi ringkaskan ialah subuh. Subuh Nabi ringkaskan. Nabi tak baca panjang. Maknanya doa istiftah paling pendek Nabi baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tu Al-Fatihah. Lepas tu Nabi baca Al-Kafirun ataupun 136 Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah, lepas tu Al-Ikhlas ataupun ayat yang ke-52 daripada Ali Imran ataupun ayat yang ke-64 daripada Ali Imran. Itu riwayat-riwayat daripada Abdullah bin Abbas lah. Cuma Nabi baca agak laju. Laju Nabi ni bukanlah laju sampai tajwid tu langgar habis. Maksudnya Nabi agak laju berbanding salat lain. Jadi Nabi SAW pun ringkaskan salat tu. Sehingga Aisyah tanya, kenapa salat tu macam tak ada baca Fatihah? Hikmah para ulama sebut kerana Nabi nak tunjuk fadilat qabliyah subuh ni seperti dunia dan segala isinya. 2 rakaat boleh menandingi dunia dan segala isinya. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi kata dalam hadis yang sahih, 2 rakaat sebelum subuh ni lebih baik berbanding memiliki unta merah. Unta merah ni lah kenderaan dunia. Dunia dan segala isinya memang confirm dunia lah. Dunia yang orang berasak-asak ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok waktu pilihan raya orang berasak nak jadi Perdana Menteri. Itu dunia. Kita tengok negara jiran kita, Republik Indonesia ni. Baru selesai daripada pemilu, pilihan raya umum ni. Indonesia ni luas. Tapi Nabi kata dunia dan segala isinya, semua pemimpin dunia diimpun dan semua kepemilikan yang datang dunia ni, tanah, harta apa semua, ianya dikalahkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Sebab tu Nabi nak kata betapa dunia ni murah, tak ada nilai, lekeh dunia ni. Kita salat ringkas je untuk yang ni. Nabi tunjukkan macam tu. Maknanya Nabi nak ajar pada kita, dunia ni jangan letaklah hati sangat. Kalau kita letaklah hati dunia, maka kita akan penat mengejar dunia dan akhirnya kita akan tercicir pada akhirat. Tapi untuk qabliyah dan ba'diyah zuhur, 4 rakaat riwayat Abu Daud, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Nabi buat yang ni. Walaupun ada riwayat sebahagian mengatakan Nabi buat 4 sebelum, 2 selepas. Ada yang kata riwayat ni lagi kuat. Ada yang kata Nabi buat 2-2, tak apalah. Yang penting kita cuba untuk buat semua. Sama ada 4-4, 4-2, 2-2 ataupun 2-4, semua ada riwayat ni. Okay. Tapi kita buat. Tapi Nabi ni kalau dia tak sempat qabliyah dan ba'diyah zuhur, Nabi qada lepas asar. Nabi qada lepas asar. Dan Nabi salat agak lama. Sehingga satu orang khadam Nabi ni, dia pergi jumpa Nabi tengah Nabi qada qabliyah pada waktu tu. Qabliyah zuhur. Dia macam ragu, dia kata Nabi salat apa lama lepas asar ni. Nabi buat lepas asar. Sehingga Nabi beri isyarat, beredar dulu sekejap. Nabi beri isyarat supaya dia tunggu kat luar. Nak tunjuk pada kita, kelebihannya ialah pembebasan pada neraka. Yang tu Nabi nak. Sebab tu Nabi buat lama, bacaan iktidal dia pun panjang, doa istiftah dia pun panjang. Sebab neraka sangat perlu dirisaukan. Dunia ni tak perlulah bola kepala sangat. Neraka ni dirisaukan. Sangat dirisaukan. Untuk asar memang dia tak ada lah. Walaupun Nabi meringankan para sahabat yang nak buat sebelum maghrib, sebelum pun Nabi ringankan. Selepas daripada tu memang Nabi buat. Lepas tu satu lagi isunya yang orang ramai duk tanya ni ialah isu 4 rakaat selepas isyak. Sebab banyak video TikTok tersebar ni, ada ustaz-ustaz influencer kata 4 rakaat selepas isyak menyamai beribadah pada malam Al-Qadar. Betul ataupun tidak riwayatnya? Okay. Pertama, saya nak sebut dulu. Nabi memang buat 4 rakaat selepas isyak. Nabi buat. Sabit Nabi buat. Cuma fadilat sama macam Lailatul Qadar, yang tu semua daif. Semua daif.
Nabi buat, tapi Nabi tidak mengisyaratkan apa-apa fadilat pun. Kita buat kerana Nabi buat. Itu saja. Maknanya, kalau tak ada balasan Al-Qadar pun, kita buat lah. Orang tanya sebab apa? Sebab Nabi buat. Ada orang, bila mana kita kata, tak ada apa kelebihan Al-Qadar, tak ada. Dia pun macam, tak apa lah. Tak seronok nak buat. Dia jadi kemah pada Nabi pula. Dia tak nak buat. Okay. Kalau kita tak nak buat kerana kita rasa kita baru nak belajar salat rawatib ni, tak apa. Sebab sebahagian orang nak maintain salat 14, 12, 10 ni payah. Tambah-tambah orang yang kerja rentah negeri apa semua ni, dia duduk keadaan musafir selalu. Hari cuti je dia boleh buat. Cuma nak katanya kita try. Sebab Nabi kata orang yang boleh buat semua ni, dia akan dapat rumah dalam syurga. Hari-hari buat rumah. Sebab tu Dr. Basit ni dia perkenalkan projek mega membina rumah dalam syurga. Biasa projek mega buat rumah perumahan. Yang tu ada duit boleh beli lah. Cuma kita nak kena buat rumah banyak sikit. Buat rumah akhirat ni bagi banyak. Rumah di akhirat banyak tak apa. Cuma nak sebutnya ialah, ini ialah bahagian daripada kecenderungan Nabi. Untuk iktidal ni, Nabi dalam rawatib Nabi baca yang ni. Yang ni paling panjang. Dan juga tahajud. Tahajud Nabi baca yang ni. Dan kalau kita tengok salat tahajud ni memang begitu berpengaruh lah bacaan ni. Baca tengah orang duk tidur semua apa semua. Kita menghayati bacaan. Allahumma lakal hamdu mil'us sama' wa mil'ul ard. Ya Allah, segala puji yang memenuhi langit-langit dan juga memenuhi bumi. Kita puji Tuhan, pujian-pujian itu memenuhi langit dan juga memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan memenuhi segala apa yang engkau kehendaki selepas tu. Sebab kita pun tak tahu apakah makhluk lain yang luar daripada bumi dan langit ni. Sebab Quran mengisyaratkan semua makhluk bertasbih memuji Tuhan. Semua makhluk. Sebab tu Nabi larang kita bunuh katak tanpa sebab. Sebab katak itu bertasbih. Ini hadis riwayat Muslim. Antara binatang yang kita tak boleh bunuh, katak. Halau tak apa, bunuh jangan. Ada orang dia tak suka dengan binatang-binatang ni, dia bunuh. Antara yang lain ialah semut. Nabi larang. Nabi larang kita, orang kata apa, kita bunuh semut ni. Melainkan dia mengganggu kita ataupun dia merosakkan sesuatu macam anai-anai apa semua ni. Hakikatnya hukum asal tak boleh. Tapi bila mana dia merosakkan, kita diringankan dengan kadar menghalau saja. Maknanya kalau semut tu merosakkan makanan, yang ada kat makanan tu ialah yang kita boleh bunuh. Jangan kita pergi cari mana sarang dia, siap pergi beli minyak petrol lagi, nak pergi sembuh dalam tu. Itu dah over lah. Tapi memang ada orang macam tu. Saya tengok di kampung saya sendiri, ada satu orang, dia dah meninggal dah. Saya sebut atas dasar pengajaran je lah. Waktu saya balik sekolah, saya selalu tengok dia ni memang anti betul dengan binatang yang duduk dekat dengan rumah dia. Orang Felda. Felda ni dia ada perangai nak bertanding rumah siapa paling cantik. Sebab kawasan-kawasan yang dibagi tu, tapi dia dah meninggal dah. Dia ni kalau lembu masuk kawasan dia, suka tanam pokok. Dia lelaki, suka tanam pokok. Lembu makan. Kadang-kadang pokok kayu ni kita tanam, lembu makan. Dia ambil parang, dia macam nak putuskan kaki lembu tu, sehingga bergaduh dengan orang kampung. Saya pernah balik sekolah jalan kaki. Kita pergi sekolah rendah jalan kaki. Ada biawak melintah. Dia tarik ekor biawak tu. Dia ikat biawak tu dekat menyedai kain. Ikat dulu. Buat bara api pula. Dia nak masukkan biawak tu dalam bara api. Saya dengan abang saya yang atas kata, dahsyat dia ni. Dia ni tak puas hati dengan binatang sampai macam tu sekali. Allah Ta'ala menghina dia saat dia mati. Saya tak tengok waktu tu saya dah sekolah luar pada kampung. Abang saya yang atas tengok. Dia kata nak tahu cerita kawan tu mati macam mana. Dia bunyi macam-macam bunyi haiwan bunyi waktu dia nak mati. Sebab benda tu dilarang. Macam-macam bunyi haiwan. Akhirnya dia mati dalam keadaan yang menghinakan. Kita tak puas hati dengan binatang, cukup kita halang. Jangan kita buat benda-benda yang hatta ular yang menyakiti pun hanya kita halau je dulu. Kalau dia macam nak attack kita apa semua, barulah kita boleh bunuh dia apa semua. Sebab Nabi mengajar pada kita ni ihsan. Sebab tu kita tengok sebahagian para ulama ni, semut yang duduk atas duduk atas alas meja apa semua, tak alih alas meja tu, nak tunggu semut tu pergi jauh sikit. Sebab takut terhadap larangan Nabi membunuh semut.
Sebab semut ni disebut dalam Al-Quran. Pertama ada surah An-Naml. Yang kedua, cerita Nabi Sulaiman ketika mana dia nak lalu dengan tentera dia, dia dengar semut punya ketua ni. Namlah tu ialah semut betina. Beri arahan kepada semut-semut yang lain dalam sarang ni, masuklah sarang semua. Sebab takut nanti dipijak oleh tentera Sulaiman. Para ulama' sebut yang kita boleh belajar hikmah daripada semut ni, ratu dia ataupun ketua dia ni lah, ada rasa risau kalau orang lain kena kebinasaan. Dia ada fikir risau dia. Dia tak rasa tak apa, aku sembunyi, aku seorang je lah. Tak. Tapi dia jaga. Ini komuniti. Hidup berkomuniti dia panggil. Okay. Cuma nak sebutnya ialah, ini ialah benda-benda yang kita boleh tengok semuanya bertasbih. Kita sebut ni waktu kita iktidal ni, kita sedang memberitahu kepada Tuhan banyaknya makhluk yang sedang mengucapkan tasbih syukur pada kamu. Barulah kita pun kata Allahumma tahhirni, ya Allah bersihkanlah aku dengan salji, dengan air sejuk, dengan air yang disejukkan. Allahumma tahhirni, ya Allah bersihkanlah aku daripada dosa dan juga daripada kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh, seperti mana dibersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Para ulama' sebut, kenapa sebut salji, lepas tu air sejuk, lepas tu air yang disejukkan? Sebab ketiga-tiga jenis elemen penyucian ni, salji, air sejuk, al-barak tu air tu dah sejuk. Ma'il barid, air yang disejukkan. Asalnya dia panas, dia disejukkan. Sebab memang ejen penyuci yang baik ialah air sejuk. Walaupun ada orang, dia kata saya rasa kalau cuci baju dengan air suam, air panas lagi efisien. Allahuakbar, saya tak tahu. Tapi waktu saya bacakan doa ni ataupun saya syarahkan benda ni, waktu tu di Kuantan, ada satu orang pakar bahagian neurologis ni, saraf di Hospital UIA Kuantan. Dia pun mengakui dalam perubatan ni, bila mana kita nak bersihkan luka, benda-benda yang kotor, kita akan guna air yang sangat sejuk. Air panas ni kadang-kadang dia menghilangkan, tapi dia tak menghilangkan secara keseluruhannya. Walaupun mata kita nampak hilang, bila mana kita letak bawah mikroskop, bakteria masih lagi ada. Itu antara pandangan dia lah. Cuma dia kata kalau guna air sejuk, dia macam dialih terus. Kalau guna air panas ni, dia ditukar warna saja. Kotoran masih ada, tapi warna tu kita tak nampak. Warna kotor tu dah hilang di mata kita. Jadi kita pun nampak bersih ni. Tapi sebenarnya kotoran itu tidak dibawa lagi, tidak dialirkan, tidak dialihkan daripada tempat tu. Tapi kalau air sejuk, dia mengalihkan kotoran. Jadi kita nak Allah Ta'ala hapuskan dosa kita seperti mana air sejuk mengalihkan kotoran. Maknanya dalam buku rekod amalan kita ni, tak ada dah dosa tu. Dia beza dengan dimaafkan. Maaf, tapi tak puas hati ada lagi. Itu manusia punya sifat. Saya maaf je, tapi ingat-ingat balik cerita dia geram juga. Tak habis lagi tu. Tu tak habis dia panggil. Tu curah air panas dia panggil. Bagi hilang je. Itu curah air panas saja. Tapi kalau curah air sejuk, sebab sifat air sejuk ni dia menghilang kan. Kita pun sebut hati saya dah sejuk dah dengan dia, maknanya tak ada cerita dah dengan dia. Ada orang dia maafkan sebab dia mungkin tak boleh ambil tindakan apa semua. Cuma nak sebutnya ialah minta ampun dengan Tuhan. Yang paling terbaik ialah minta ampun supaya Tuhan hapuskan kesalahan tu, supaya Tuhan berurusan dengan kita seperti mana orang yang tak ada dosa, bukan orang yang ada bekas dosa. Jadi ini benda yang perbezaan tu lah nak disebut. Surat 106. Selain itu, dalam riwayat yang lain pula digantikan lafaz kotoran dengan perkataan yang berbeza. Seperti riwayat pertama, riwayat daripada Mu'adz, wa fi riwayati Mu'adz kama yunaqqas thawbul abyadu minad daran, sebagaimana engkau menyucikan pakaian putih daripada kotoran. Ad-darani, perkataan ni. Yang pertama wasakh, yang kedua ialah ad-daran. Yang ketiga Yazid, riwayat pada Yazid. Yang kedua ni wa fi riwayati Yazid minad danas. Melayu akan terjemah kotorannya lah. Okay. Kita tengok penjelasan ni muka surat 17. Ada riwayat lain yang menggantikan perkataan al-wasakh dengan ad-daran dan juga perkataan ad-danas. Kesemua perkataan itu bermaksud kotoran, tapi ada beza hakikatnya. Dia tak bawa penerangan. Al-wasakh ada beza dengan ad-daran. Ad-danas pun ada beza dengan
al-wasakh. Cuma ad-danas dengan al-wasakh dia hampir sama, iaitu kotoran yang nipis. Kotoran tu bila mana dia kena pada baju kita, kita gosok sikit je dengan air, dia dah hilang. Dia ada kotoran yang disebut sebagai kotoran degil, yang ni sebagai ad-daran. Bila mana dia kena dekat pakaian ataupun kena dekat mana-mana, dia melekukkan tempat tu. Macam baju kita, tapi baju kita ni tak lekuk lah. Yang kita boleh perasan, bila mana kotor tu kena pada baju kita, dia akan menipiskan material. Itu dia panggil kotoran jenis ad-daran, yang jenis berfizikal, dia kerah. Bila mana dia lekat tu, dia kena sental lebih sikit. Itu ad-daran. Sebab dosa ni dia ada perbezaan. Ada dosa yang bila mana kita buat, kesan dia tu besar. Ada dosa yang bila mana kita buat, dia mungkin terhapus dengan ambil wuduk apa semua. Ada sebahagian dosa ni dia tak terhapus dengan sekadar ambil wuduk apa semua, tak. Antaranya dosa yang bersifat dengan orang, kita melaga-lagakan orang. Walaupun orang kata apa, dia macam dah berbaik antara orang yang dia laga-lagakan tu, tapi dia tu sendiri dihantui rasa bersalah. Mungkin orang yang dia laga-lagakan tu, dia macam, tak apalah, saya tak ambil kisah dah pun yang lama tu, dia sebut depan kita. Tapi kita sendiri yang baru insaf bersalah, kita rasa ada rasa kalak dengan dia. Itu dia panggil ad-daran. Ad-daran ialah dosa yang membekas, menghantui kita. Ada dosa macam dosa-dosa yang ringan. Contoh, tertengok iklan orang perempuan buka aurat, tertengok, buka TV tertengok. Yang ni hakikatnya dosa, tapi dia jenis al-wasakh, dia nipis je. Mana kita pun, bila mana kita istighfar, bila mana kita ambil uduk, dia tak menghantui kita. Dia ada dosa yang bersifat menghantui. Kita susahkan urusan dia, kita lemparkan kata-kata kesat pada dia. Yang ni ialah dosa yang bersifat ada lekukan dalam hati orang tu bila mana dia kena, mana dia berbekas. Ad-daran ialah tingkatan yang paling tinggi dalam bab dosa. Dia macam Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang berzina, perbuatan dia berzina itu mencabut imannya seperti mana dia mencabut pakaiannya. Maknanya iman tu tak akan ada sehinggalah dia kena banyak buat benda. Dia macam orang dah tanggal baju, kita tak akan kata dia orang pakai baju sehingga dia ambil balik baju tu. Maknanya dia ialah satu benda yang besar, efek dia, kesan dia. Sebab orang yang berzina, sebab apa kata iman tak ada? Sebab dia bukan merosakkan diri dia, dia merosakkan orang lain. Pertama, dia merosakkan perempuan. Yang kedua, dia merosakkan nasab anak yang bakal lahir itu. Sebab tu ada satu perkongsian dalam satu wawancara di negara Arab lah. Ada orang kata cerita ni disebarkan dalam satu surat khabar. Satu orang lelaki, pemuda di Kuwait, negara Kuwait, dia pernah ada hubungan terlarang dengan satu orang perempuan. Maknanya dia zaman belajar universiti, dia rapat dengan perempuan ni sehinggalah melakukan zina. Akhirnya dia putus dengan perempuan tu dan dia rasa macam dia dah settle, dia dah bertaubat, perempuan tu pun dah buat haluan dia sendiri, dia pun dengan haluan dia sendiri. Bila mana dia taubat pada zina tu, dosa zina ni dia tak habis takat taubat je. Taubat tu memang kita kena taubat lah, tapi efek dia tu ada. Satu hari dia balik rumah, dia tengok apa nama ni, mak dia pengsan. Dia kejutkan mak dia. Dia pun tanya apa jadi. Dia kata, adik perempuan kamu telah dirogol oleh satu orang lelaki. Yang rogol tu ialah jiran sebelah. Dia pun pergi cekak baju kawan tu. Kenapa rogol adik aku? Dia kata, aku tak tahu, tak ada bukti. Lalu dia teringat kesan dosa dia yang lama dulu. Sebab dia pun pernah buat macam tu lah, pernah buat macam tu. Lalu pun dia macam slow down lah. Dia tahu itu ialah kesan daripada dosa dia. Habis cerita adik dia, dia pun kahwin. Waktu dia kahwin, ni kahwin secara sah. Malam pertama dia kahwin, dia jumpa pengantin. Sebab orang Arab ni, cara dia berkahwin, dia tak tengok pengantin tu daripada Minang sampailah kepada malam pertama baru dia tengok. Itu bukan sunnah hakikatnya, Nabi suruh tengok. Tapi orang-orang Arab Khaliji ni dia buat perangai macam tu, dia tak tengok. Jadi lelaki ni hanya akan dapat maklumat daripada mak dia ataupun mak menakan dia yang pergi tengok perempuan tu. Jadi dia tengok perempuan tu pun kata, aku nak beritahu satu benda pada kamu, aku seorang perempuan yang
sudah hilang kehormatan, dia pernah berzina. Cuma kalau kamu tutup keaiban aku, Allah Ta'ala tutup. Dia pun teringat dosa dulu, kesan tak habis lagi. Okay. Dia berkahwin apa semua sampai dapat anak. Anak dia dicabul kehormatan 3 kali, 3 stage ni. 3 stage baru habis cerita tu. Sehingga dia minta pada Tuhan selepas dapat anak, ya Allah, cukuplah, aku tak tahan dah kena. Teruk sangat kena. Ini dia panggil dosa yang bersifat ad-daran. Dosa ni dahsyat. Dosa yang ni sebab Nabi kata orang berzina tercabut iman. Jadi bila mana kita dah tanggalkan baju, kita kena pakai balik baju lain, baru kita dikira sebagai tertutup. Jadi kamu kena ada effort lah, kena banyak lagi buat baik dan kena tanggung risiko. Sebab tu dosa besar ni, antara efek besarnya ialah Allah Ta'ala akan beri risiko. Lepas kita taubat, dia ada risiko. Orang yang buat dosa besar, dia tak boleh mengeluh ataupun dia tak boleh rasa lemah semangat bila mana Allah Ta'ala membuat pembalasan atas dosa dia. Cuma kita mohonlah pada Tuhan, ya Allah, jangan jadikan dosa tu ada kesan lagi. Cuma kalau Tuhan nak buat, dia boleh buat. Tapi kebanyakan kes-kes orang buat dosa besar ni, dia memang akan ada kesan. Contoh orang terlibat dengan riba, dia dah insaf, nak boleh bangkit balik itu berkali-kali jatuh. Baru dia boleh stabil elok, baru dia boleh stabil. Sebab Tuhan nak bersihkan dia di dunia sebelum dia kena teruk di akhirat. Maknanya nak bagi dia betul-betul clear di akhirat, memang Tuhan akan susahkan dia di dunia tu. Bahkan itu hakikatnya lebih baik berbanding dia disusahkan di akhirat. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk riwayat yang yang keempat ni. InsyaAllah kali yang akan datang, lepas Ramadan lah kot kita punya pertemuan ni, kita akan sambung muka surat 108 ni, doa duduk antara 2 sujud. Yang pertama, Allahumma ghafirli warhamni. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qabliyah Isyak. Tak ada riwayat Nabi buat. Sebelum Isyak lah kan? Sebelum tak ada.